Attack on Zombie Apocalypse. Dan selamat sejahtera, Batman kembali. Setelah sekian lama Batman menyembunyikan diri, hari ini kembali semula untuk belajar bersama-sama dengan kamu dalam kelas PDPR Matematik tahun 5. Okey, jadi kita teruskan kepada tajuk pengurusan data ataupun tajuk data. Topik yang kedua iaitu topik yang seterusnya iaitu penyelesaian masalah. Okey, untuk makluman semua murid, ini adalah topik yang terakhir dalam sukatan ruang dan dalam sukatan pengurusan data bagi tahun 5 dalam sajak matematik. Kita sambung. Catatan menunjukkan ketinggian bagi 10 orang murid. Cari julat, mod dan median bagi ketinggian sekumpulan murid itu. Okey, sebelum ni kita dah pergi kepada mod, median, julat dan juga min. Jadi hari ni kita nak menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi yang pertama sekali ialah dia kata menunjukkan dalam data ini, kalau nampak di sebelah kanan ini adalah tinggi bagi 10 orang murid. Okey, ini data yang tidak terkumpul lah. Okey, data yang tidak terkumpul bagi 10 orang murid. Sekarang ni macam mana kita nak buat? Ialah yang pertama sekali dia nak tahu cari julat, mod dan juga median. Okey, fahami soalan. Untuk penyelesaian masalah, apa yang kamu kena tahu ialah kamu kena fahami soalan dulu. Jadi yang pertama sekali ada 10 orang data ataupun 10 orang murid. Okey. Kemudian apa yang dia nak adalah dia nak cari julat, mod dan juga median. Okey, kemudian baru kamu fikir cara dulu. Jangan buat lagi, fikir cara dulu. Macam mana cara nak fikir ialah kamu kena tahu yang pertama sekali julat apa dia? Julat adalah yang tinggi tolak yang kecil, yang rendah, ataupun yang besar tolak yang kecil, ataupun standard dia maksimum tolak minimum. Okey, itu cara yang pertama untuk julat. Untuk mod pula kamu cari yang kerap, maksudnya yang paling banyak di sini. Okey, paling kerap ditulis dalam data ni. Okey. Yang ketiga adalah dia nak cari median. Median adalah dia punya nombor yang data yang berada di tengah-tengah. Okey, data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita kena susun dia sama ada kamu nak susun dia menaik atau kamu nak susun dia menurun. Okey, itu fikir cara. Kemudian yang ketiga baru kita selesaikan dia. Okey, yang pertama sekali ialah kita selesaikan dia ialah kita susun dulu. Paling mudah sekali ialah kita susun dulu data ni. Okey, kita susun daripada terpulanglah kamu nak susun yang tinggi dulu boleh ataupun nak susun yang rendah pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut buku teknik dia susun secara menaik. Jadi yang rendah pergi kepada yang tinggi, disusun sini. Baru kamu tahu untuk cari julat dia, ingat maksimum tolak minimum. Jadi mana maksimum dia? Maksimum dia adalah di sebelah kanan ni, ujung. Ini adalah nilai maksimum dia. Nampak ni dia dah tanda tu. Kemudian ini adalah tinggi minimum dia. Tolakkan dia. Jadi bila tolak macam biasa 1.3 sifar meter tolak dengan 1.15 meter, kamu akan dapat ini adalah julat dia. Untuk kekerapan pula, kamu lihat kekerapan dia. Kamu lihat di sini 1.15 hanya satu saja. Tetapi 1.25 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
6. Maksudnya bila 6 dia dah lebih daripada separuh, maksudnya 1.25 ni adalah kekerapan dia dan mod dia adalah 1.25. Kenapa? Sebab kekerapan dia adalah 6 orang. Okey, 6 orang murid yang tinggi dia sama. Dan juga median, ingat median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi cara dia kalau buku teks dia buat macam ni, kalau saya suka potong lah. Potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Dan kamu tinggal 2 data. Tak boleh potong dua-dua. Kalau kamu potong dua-dua, nanti tak adalah datanya. Jadi tinggalkan 2. Jadi cara dia adalah tambahkan dia, kemudian bahagi dengan 2. Kamu akan dapat median dia adalah 1.25. Ini bagi data yang tidak terkumpul ataupun data yang tiada jadual. Okey, maksudnya kamu catat data. Okey, ini untuk pengurusan dia. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada data yang berjadual. Okey, data yang berjadual maksudnya ini adalah bentuk carta palang. Yang tadi data tidak berjadual. Okey, ataupun data yang tidak terkumpul. Dia masuk, kamu kena asingkan dia. Jadi ni dah siap dah kumpul. Okey, nampak cantik semua dah. Okey. Jadi, dia punya situasi adalah sebanyak 10 orang peserta telah menyertai satu kuis sains. Markah setiap peserta ditunjukkan pada carta palang. Tentukan A, julat dia, B, mod dia dan C adalah minimum dia. Okey, kita lihat pada buku teks terlebih dahulu. Yang pertama ialah dia fahami soalan markah kuis 10 orang peserta. Nampak ni? Jadi, dia dah keluar daripada data ni, dia asingkan. Data ni dah ada. Cuma dia nak nampak dikemas, dia masingkan dia supaya dia nampak lebih jelas dah. Okey, jadi di sini dia dah asing-asingkan dia. Kemudian yang pertama sekali ialah kamu fikirkan cara dulu. Sebelum kamu selesaikan, fikirkan cara ialah kena pasti markah maksimum, minimum dia apa. Kekerapan tertinggi dia ada. Kenapa? Sebab dia nak tahu julat dia, markah maksimum, minimum. Mod dia, kekerapan dia, min dia adalah jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan bagi dengan berapa dia punya peserta. Bilangan dia berapa. Okey, susun data, jumlahkan peserta markah bagi 10 orang. Ini yang kamu kena buat. Fikir cara dulu, jangan buat lagi. Yang di sini nanti baru kamu kena buat, kena tulis lah. Kena buat dia punya pengiraan dia. Okey, jadi julat yang pertama ialah kamu dah tahu bahawa markah maksimum dia adalah 100. Markah minimum dia adalah 80. Jadi tolakkan kamu akan dapat 20. Sedangkan yang B ialah kekerapan dia, mod dia, markah 95 paling ramai sebab dia paling tinggi, nampak ni. Dia paling tinggi, jadi kamu terus cari jawapan dia. Mod dia adalah 95. Bukan bilangan peserta, mod dia pada markah ni. Okey, bilangan peserta itu adalah kekerapan. Okey, kalau ditanya, berapakah kekerapan? Baru tulis 4 orang. Tapi kalau ditanya berapa mod, markah dia. Okey. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting ialah min lah. Min dia ialah kamu kena tambahkan semua sekali. Okey. Kenapa dia 1 darab 100, 4 darab 95? Okey, ini dia dah ringkaskan. Kalau dia tak ringkaskan, kamu kena buat 100 tambah dengan 95 tambah 95 tambah 95 tambah 95. Kenapa? Sebab 95 ada 4 orang. Jadi dia nak ringkaskan ialah dia guna cara darab. Okey, ini 90 ni ada 2 orang. Kalau dia tak darab, kamu kena buat macam ni. 90 tambah 90. Jadi dia akan jadi panjang benda tu. Okay, jadi dia ringkaskan, dia guna operasi darab. Okay, jadi bila kamu dah kira, kamu akan dapat 910. Kemudian bahagikan dengan 10. 10 ni dapat dari mana? Nampak soalan ini 10 orang jumlah dia. Jadi carta palang, carta pai, dia kadang-kadang dia dah beritahu berapa jumlah dia. Yang dia tak beritahu adalah piktograf. Piktograf kadang-kadang dia tak beritahu jumlah. Tapi ada masanya dia akan beritahu jumlah dia. Tapi kebiasaannya ialah piktograf dia tak beritahu jumlah. Dia suruh kamu cari. Okey, yang biasa bagi tahu jumlah adalah carta pai dan juga carta palang. Jadi kamu kira kamu akan dapat 91. Selesai untuk carta palang. Seterusnya pergi kepada carta pai. Kita pergi kepada carta pai. Okey, ingat carta pai, nampak di sini ialah carta pai menunjukkan bilangan jeli bagi 4 perisa di dalam sebuah berkas. Okey, nampak? Dia dah beritahu dah jumlah dia berapa. Okey, dia dah beritahu sini. Okey, jumlah dia berapa kamu kena tambahkan. Dia ada masing-masing dia tak beritahu, tapi kebiasaan dia akan beritahu lah.
Okey, ni dia buat yang luar biasa sikit, dia tak beritahu. Okey. Jadi dia nak apa yang dia nak ialah dia nak berapakah peratusan jelly berperisa kiwi dan juga kira min dia bilangan jelly bagi setiap perisa. Ingat min ni bukan minima ya. Min ni adalah purata. Jangan kamu ingat min tu singkatan daripada minima tak bukan Kalau minima tu yang paling sikit. Okey. Okey, jadi penyelesaian dia macam mana? Okey, dia susun macam ni. Okey, kita tengok buku teks dulu, kita lihat pada buku teks dulu. Dia akan susun kiwi 20, mangga 13, anggur 25, strawberry 22. Jumlah dia adalah 100%. Ingat? Dia akan bagi 100. Jumlah semua ni adalah 100%. Sekarang ni dia nak tahu berapakah peratusan jelly. Jadi macam mana kita nak buat? Nampak ni? Cara dia ialah kita kena jumlahkan dia semua. Sebab kita nak tahu jumlah dia berapa. Jumlah dia adalah 80. Bila kita tambahkan semua ni, jumlah dia adalah 80. Kemudian yang kedua apa dia? Kita tuliskan, kita nak cari yang kiwi saja. Jadi kita tuliskan kiwi 20/80. 20 kiwi, 80 apa? Jumlah semua buah ni. Kemudian kita nak peratus, darabkan dengan 100. Ini dia punya ayat matematik dia. Okey, ayat matematik yang kamu kena buat dulu. Okey, yang nak bagi kamu faham betul-betul. Kemudian bila kamu kira, nampak ni dia menggunakan kaedah potong-potong-potong, kamu akan dapat peratusan dia adalah 25%. Okey, kemudian min dia adalah jumlah bilangan jelly. Kamu dah dapat jumlah dia 80 bahagi yang bilangan perisa. Perisa dia ada 4, jadi 80 bahagi 4, kamu akan dapat nilai dia adalah 20. Boleh? Itu saja untuk penyelesaian masalah. Konsep dia sama je macam yang sebelum ni lah. Okey? Boleh. Seterusnya kita pergi kepada latihan. Tadi dia bagi dalam buku teks. Okey, kita follow saja buku teks. Ini kita nak cuba buat sendiri. Tapi kita buat sama-sama lah. Okey, cuba bantu saya. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama dulu. Yang A. Okey. Jadi jadual menunjukkan wang tabungan Syira dalam 10 hari. Okey. Wang tabungan ada 10 hari. Okey, cari julat, mod, median dan juga min. Okey, jadi macam mana cara mula-mula? Ini dia dah bagi dalam bentuk jadual. Tapi kita nak kemaskan lagi ialah kita kena susun dia ikut nilai dia. Okey, cara yang lebih senang lah. Okey, jadi dia macam panjang tapi sebenarnya tak susah. Dia panjang sikit lah. Jadi kamu kena buat macam mana? 0.5 ataupun 5% ada berapa? Ada 2. Jadi 5% ada 2. Kemudian RM1 ada berapa? Ada 5. RM1 ada 5. Kalau tidak, akan buat macam ni lah. Okay, nak lebih senang saya buat macam ni. 1 ada 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian RM1.50 ada 3. Jadi 1.5, 1.5. Kita susun dulu. Okey, ini saya buang lah supaya dia nampak lebih senang macam tu. Okey, seterusnya baru kita cari julat nilai maksimum tolak nilai minimum. Jadi kita nampak ni adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Jadi kita cari yang A, julat dia adalah RM RM1.50 tolakkan dengan RM 5%. Jadi kamu akan dapat julat dia adalah RM RM1. Okey, manakala mod dia adalah yang paling kerap. Di sini mungkin kamu tak nampak, tapi kalau kamu tulis sini kamu akan nampak mod dia adalah RM1. Sebab RM1 ada berapa? Ada 5. Kalau kamu tengok di sini, sebenarnya kalau kamu tak susun ni, kalau kamu dah expert, dah mahir, kamu boleh tahu dah, oh ni adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum. Tolakkan saja. Kemudian kamu nak cek mod pula, kamu tahu ini adalah RM5. Boleh. Ini saya tunjuk bagi murid yang mungkin yang agak susah sikit nak dapat, kita bagi tunjuk salah satu dulu. Murid yang cepat tak ada masalah. Kamu boleh rujuk kepada jadual ni terus, tak ada masalah. Okey. Dan yang ketiga adalah median dia, yang ketiga adalah min dia. Jadi kita kena kirakan. Jadi cara dia macam mana? Okey. Ni saya guna cara cepat lah. RM 0.5 darab 2 darab 2. Okey, dalam kurungan
tambah RM 1 darab 5. Tak muat lah. Sekejap, saya tulis bawah dia. Tak muat. Okey, semula di sini ya. Okey, ni yang C lah. Okey, RM sifar perpuluhan 5 darab 2 tambahkan dengan RM 1 darab 5 tambahkan dengan RM RM1.50 darab 3. Okey, buat macam tu. Jadi ini kamu akan dapat RM 1 tambahkan dengan RM 5 tambahkan dengan RM RM4.50 bahagi berapa jumlah semua sekali? Ada 10 hari. Kalau kamu tak kira kat sini pun kamu tahu dah sini ada 10 hari. Okey, jadi bila kamu bahagikan dia akan jadi macam ni lah. Ini 6 10.50 bahagi dengan 10. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah ataupun gerak 1 nilai dia adalah RM RM1.50. Ini adalah purata dia. Boleh ya? RM1.05. Okey, jadi soalan dia, jawapan dia bukan RM1.50 ya. Minta maaf ya. Jawapan dia adalah RM1.05. RM1.05. Okey, ni gerak sebelah sini. Okey, jadi itu saja. Seterusnya, kita pergi jawapan yang seterusnya, soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah piktograf. Okey, kita selesaikan dia. Ben mengumpulkan data jisim rakan-rakannya. Dia mewakilkan data tersebut dalam piktograf seperti yang ditunjukkan. Tentukan julat, mode, median dan mean bagi jisim rakan-rakannya. Okey, sebelum tu ialah dalam piktograf kamu memang kena cari jumlah dia dulu. Okey, cari jumlah dia dulu. Okey, dia maksud dia satu petunjuk ini, satu bunga ini mewakili satu orang. Okey, satu orang. Jadi kat sini maksud dia berapa orang? Ini adalah 5 orang. Ini adalah 3 orang dan ini adalah 2 orang. Jadi jumlah semua sekali adalah 10 orang. Itu yang kamu kena buat dulu. Okey. Dah selesai itu baru kita buat yang A dulu, julat dia. Okey, julat. Yang ni kamu boleh ambil terus. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil? 32 paling besar, paling berat dan tolakkan dengan 28 yang paling ringan. Jadi kamu akan dapat julat dia adalah 4 kg. Manakala yang kedua adalah mode dia. Mode dia kamu boleh lihat yang paling banyak di sini. Okey, yang paling banyak adalah 28 kg. Itu adalah mode dia. Dan yang ketiga adalah median dia. Median dia macam mana? Median ni kamu kena susun. Okey. Median ni kita buat sebelah sana. Median dia kena susun. Jadi median dia C sini, kita nak cari median dia, kamu kena susunkan dia. Okey, 28 dan 5. Jadi 28. Ni saya buat daripada menaik kan, urutan menaik. 28, 28 dan 28. Kemudian 33, 30, 30, 30 dan 32 ada satu. Kalau kamu masuk sekolah menengah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dia ada tunjuk cara yang lebih mudah pengiraan dia. Okey, dia panggil titik tengah. Okey, itu masuk nanti. Jadi untuk peringkat permulaan ni dia bagi asas dulu, bagi kamu biasa. Supaya kamu masuk sekolah menengah je kamu tak terkejut sangatlah. Okey, jadi di sini kita potong dia, potong 1, potong 2, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, dan kamu akan dapat median dia adalah 28. Dan yang ketiga ataupun yang keempat D adalah mean dia. Jadi mean dia kamu kena tambahkan dia. Jadi cara dia macam mana? 28 darab 5 tambahkan dengan 30 darab 3 tambahkan dengan 32 darab 2. Kemudian bahagikan dengan jumlah dia ada berapa? Ada 10 orang. Okey, jadi kamu bahagikan dia. Okey, jadi yang ni kamu akan dapat nilai dia adalah 100, 140, tambahkan dengan 90, tambahkan dengan 64, perkan dengan 10.
Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah, kita tambahkan 204, 294 bahagi dengan 10. Jadi kamu akan dapat min dia adalah 29.4 kg. Okey, seterusnya terusnya adalah carta palang. Okey, carta palang. Okey, sama juga dia dah bagi jumlah dia sini. Jadi kamu kira sini. Okey. Nombor 1, apakah julat markah mereka? Okey, ini kamu boleh tulislah, akan lebih senang. Ni 3, sini 4, sini 2, sini 1. Jumlah dia adalah 10. Okey, selesaikan dulu. Kemudian, apakah julat markah dia? Julat markah, kamu nampak sini, ini paling rendah, ini yang paling tinggi. Jadi, 1 julat dia adalah 70 tolak 60. Jadi, jawapan dia adalah 10. Okey, nombor 2, dia nak tahu adakah median markah kuis itu sama dengan 62. Median sama 62, buktikan. Jadi, cara buktilah kamu kena susun. Okey, susun menaiklah. Paling senang susun menaik. 60 ada 3. 60 ada 3, 62 ada 4. Kemudian 68 ada 2. Kemudian 70 ada 1. Jadi kita buktikan dia. Potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Okey, kemudian potong depan, potong belakang. Dia dapat 2 di sini. Okay, jadi kamu bahagikan dia. 62 tambah 62 bahagi 2. Kamu akan dapat nilai dia adalah 62. Jadi adakah ianya sama? Jawapan dia adalah sama. Okey, sama. Okey, sama dengan 62, samalah. Okey. Baik. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, dia nak tahu min dia. Min dia lah kamu kena tambahkan semua. Jadi cara dia 60 darab dengan 3 tambah 62 darab dengan 4 tambah 68 darab dengan 2 tambah 70 tambah 70 bahagikan dengan 10. Jadi kamu akan dapat sini 180 180 tambahkan dengan ini, kamu akan dapat 248 campur dengan 136 tambahkan dengan 70 bahagi 10. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah, jumlah dia kamu akan dapat sini adalah 634 bahagi 10. Kamu akan dapat 63.4. Itu adalah min dia. Okey, seterusnya selesai carta palang. Seterusnya kita pergi yang terakhir, iaitu carta pi. Okey, nampak carta pi dia dah bagilah 10 orang murid. Selesai. Kamu dah tahu jumlah dia berapa. Sekarang ni nak tahu tentukan mode, median dan juga min dia. Mode, median dan juga min dia. Jadi mode dia macam biasa. Untuk carta pi paling senang ialah kamu lihat yang paling besar dalam carta ni. Jadi mode dia berapa? Mode dia adalah 6 jam. Okey, mode dia adalah 6 jam. Kenapa 6 jam? Kamu buatlah berapa bilangan dia. Tapi sebenarnya tak payah buat pun, kita boleh dah agak dah. Kalau ini besar, inilah dia punya mode dia. Okey, yang kedua adalah dia nak tahu median dia. Median ni kamu kena tulis lah. Okey, kamu kena pasti. 20 orang ni, kamu kena tahu 20 orang ni mewakili berapa. Jadi cara dia macam mana? Okey, ni di luar peta. Kita ambil 140 lah senang. 40 per 100 darab dengan 10. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 4 orang. Sini adalah 4 orang. Sini adalah 3 orang. Sini adalah 2. Sini adalah 1. Jadi jumlah dia adalah 10. Okey, dah selesai yang tu bilangan. Jadi kamu boleh susun lah. Okey, katakan median dia. Okey, untuk yang 1 jam ada 1. Jadi kita susun. 1 jam ada 1. Kemudian 7 jam, 1 jam 5 jam lah. 5 jam ada 2. Kemudian ada 2, kemudian 6 jam ada 4. Kemudian 7 jam ada 3.
Okey, jadi kita kira median ni. 1, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Jadi kamu akan dapat 6. 6 tambah 6 bahagi 2. Jadi kamu akan dapat 6 jam. Ini adalah median dia. Okey, median dia. Dan yang ketiga adalah dia nak tahu dia punya mean dia. Okey, dia punya mean. Yang ketiga adalah mean dia. Jadi kamu cari satu lah, tak ada masalah lah. 1 tambahkan dengan 5 ada 2 jadi 10. Kita buat terus. 6 ada 4 jadi 24. 7 ada 3 jadi 20. 1 bahagikan dengan ada 10 orang murid. Jadi kamu akan dapat sini jumlah dia adalah 45, 55, 66. 66. Jadi mean dia adalah dia akan jadi 6.6 jam. Okey, 6.6 jam lah. Dia tak perlu minit lah, boleh 6 jam. Betul ya? 45, 55, 56. Maafkan saya, 56. 45, 55, 56. Jadi di sini adalah 5.6. Okay, ini adalah median dia. Dan yang seterusnya, soalan yang kedua dia nak tahu nyatakan nisbah bilangan murid yang belajar 7 jam kepada jumlah semua orang murid. Nisbah pula ditanya. Okey, berapa orang yang belajar 7 jam? Ada 3. Semua sekali ada 10. Jadi inilah jawapannya. 3 nisbah 10. Itu sahaja. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye dan selamat belajar.